9 Jun anda bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama Buletin 1.30 hari ini. Tan Sri Musa Aman dilepas dan dibebaskan. Tunai haji atau tidak, nasib bakal jemaah haji negara diketahui Khamis ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram kontrak konsesi balak di Sabah. Ia susulan keputusan pihak pendakwaan menarik balik 16 pertuduhan pengubahan wang haram dan 35 pertuduhan rasuah berhubung kontrak konsesi balak itu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan pihak pendakwaan dalam prosiding hari ini yang sepatutnya ditetapkan untuk pengurusan kes. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid memaklumkan bahawa berikutan perkembangan baru dan arahan daripada Jabatan Peguam Negara, pihaknya menarik balik semua pertuduhan terhadap Tan Sri Musa. Berikutan itu, Datuk Muhammad Jamil mengarahkan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga itu dilepas dan dibebaskan daripada semua tuduhan. Sementara itu, Peguam Francis Ng Aik Guan memohon mahkamah untuk melepas dan membebaskan anak guamnya bagi mengelakkan daripada tuduhan tergantung. Mahkamah dalam keputusannya turut membatalkan permohonan pihak pembelaan untuk membatalkan pertuduhan dan permohonan bagi mencabar keperlembagaan Seksyen 82/2 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Nasib bakal jemaah haji negara sama ada dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu atau tidak dalam keadaan dunia berdepan penularan pandemik COVID-19 akan diketahui Khamis ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, turut akan diumumkan adalah prosedur operasi standard SOP berkenaan keluasan dan kapasiti bagi solat jemaah dan solat Jumaat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Satu kenyataan rasmi akan kita kemukakan selewat-lewatnya pada hari Khamis ini insya-Allah untuk menjawab sebarang bentuk kemeluk dan juga persoalan-persoalan berkenaan solat jemaah kerana kita di Malaysia mempunyai tertib yang tersendiri dan kita buat melalui perbincangan secara khusus dan rasmi dengan pelbagai pihak yang berautoriti dan ada kena-mengena dengan dasar-dasar yang hendak diputuskan. Beliau ditemui dalam sidang media sempena pembentangan kad laporan Mei 2020 dan merasmikan laman web khas kementeriannya di Putrajaya pagi tadi. Bulan lalu Malaysia dilapor akan menunggu pengumuman Kerajaan Arab Saudi terlebih dahulu sama ada umat Islam di negara ini dibenarkan untuk menunaikan haji atau sebaliknya. Beberapa negara seperti Indonesia dan Singapura telah memutuskan untuk tidak menghantar jemaahnya tahun ini. Dalam pada itu, kutipan zakat fitrah di wilayah persekutuan meningkat secara mendadak sehingga 1,100.06% daripada lebih RM414,000 direkodkan tahun lalu kepada RM4.97 juta tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, antara faktor kenaikan itu adalah cara bayaran ditawarkan secara dalam talian dan orang ramai mempunyai kelapangan masa disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan kita mempunyai kempen dan promosi yang begitu aktif dan kuat daripada semua pihak, terutamanya laman web, begitu juga dengan Facebook, Insta, iaitu yang menyebabkan melonjak dan kita cuba memudah carakan. Dengan sebab itu kesannya cukup besar. Belum pernah. Kalau di wilayah persekutuan itu kali pertama.
Selain itu, jumlah pembayar zakat fitrah turut meningkat 981.49% daripada 18,166 tahun lalu kepada 195,922 orang tahun ini. Jelas beliau, kutipan zakat itu akan dibelanjakan dengan berhemah dan diagihkan kepada 8 kelompok asnaf yang berhak. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan jumlah trafik harian melonjak sehingga 15% mulai esok susulan keputusan kerajaan membuka lebih banyak sektor ekonomi dan membenarkan pergerakan rentas negeri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengarah Urusan Plus, Dato' Azman Ismail berkata, unjuran itu berdasarkan catatan jumlah trafik harian sejak 4 Mei sehingga minggu terakhir Ramadan yang menjangkau lebih 1 juta kenderaan pada hari bekerja biasa. Dalam satu kenyataan, Dato' Azman berkata, jumlah itu meningkat dengan stabil ketika negara masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dengan kenaikan yang stabil sejak 1 Jun lalu, Plus menjangkakan jumlah trafik melonjak antara 10 hingga 15% setiap hari bermula pada minggu pertama PKPP pada 12, 13 dan 14 Jun ini. Di bawah PKPP, kebanyakan gerai makanan termasuk tempat makan di kawasan rehat dan rawat RNR akan beroperasi mulai 15 Jun dan pelanggan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Semua perkhidmatan kenderaan saji akan turut beroperasi di RNR dan hentian sebelah terpilih mulai 15 Jun. Bagaimanapun, kemudahan bersolat di surau masih tidak dibuka sehingga satu tarikh yang akan diumumkan. Seorang tukang cat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kangar Perlis hari ini atas tuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kecederaan terhadap seorang penunggang motosikal pada 31 Mei lalu. Tertuduh Kang Jin Kong, 63 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Kamaliza Mat Zain. Mengikut pertuduhan, Jin Kong didakwa memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol yang melebihi had dan tidak terdaya mengawal kenderaan sehingga merempuh seorang penunggang motosikal berusia 41 tahun dari belakang. Kejadian berlaku jam 9.45 malam di Jalan Raya Said Safi dekat Bintong. Mangsa sebelum ini dilaporkan mengalami retak tempurung kepala dan cedera di anggota tubuh badan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ia memperuntukkan hukuman denda antara 8 hingga RM20,000 dan penjara antara 3 tahun hingga 10 tahun serta lesen memandu dibatalkan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin selain mengarahkan lesen memandu digantung sehingga kes selesai. Sebutan semula kes dan serahan dokumen ditetapkan pada 27 Ogos depan. Ibu bapa di sekitar Terengganu menarik nafas lega apabila Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska kembali beroperasi hari ini selepas 3 bulan ditutup akibat pandemik COVID-19. Ia terutamanya membabitkan mereka yang bertugas di barisan hadapan dan yang terpaksa mencari pengasuh sementara untuk menjaga anak. Wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah ada laporannya. Jam 7 pagi, deretan kereta mula masuk ke perkarangan Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Pembangunan Keluarga menghantar anak-anak mereka. Ada kanak-kanak yang menangis dan ada pula yang teruja untuk kembali ke Taska. Mana tidaknya, mereka sudah 3 bulan duduk di rumah bersama keluarga. Bagi ibu bapa, rasa bimbang tetap ada untuk menghantar anak mereka ke Taska. Namun, hanya mampu yakin dengan ketetapan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak Taska bagi membendung wabak itu. Perasaan takut tu memang ada sebenarnya, tapi sebab kami suami isteri dua-dua kerja kerajaan, jadi memang nak tak nak memang terpaksa lah. Jadi memang syukurlah sangat-sangat sebab sekarang ni tadi Taska dah boleh buka, jadi kita orang tak adalah kata masalah sangat untuk penggiliran kerja tu. Jadi memang
rasa bersyukurlah Tasca dah buka. 2 hari sebelum Tasca buka baru ni memang Tasca dah ada panggil berapa untuk bagi penerangan pasal SOP. Jadi masing-masing berapa memang dah faham lah. Maknanya kita pun macam yakinlah nak hantar anak tu bila kita tengok SOP yang dah disediakan oleh pihak Tasca. Kalau ikutkan kebimbangan tu ada, tapi disebabkan kerja tu penting juga, jadi terpaksa tinggal. Sebab tak ada pembatu rumah kita nak cari. Sebab sekarang ni, musim sekarang ni payah nak cari pembatu rumah yang kita boleh percayai. Sebab Tasca ni kita kenal dah cikgu-cikgu dia. Daripada dia kecil lagi sampai ke dia setahun, 2 tahun, sekarang ni 4 tahun, kita kenal cikgu dia. Jadi walau macam mana pun kita tahu dah macam mana dekat dia punya dekat Tasca, prosedur di Tasca macam mana. Jadi saya memang berharap dekat Tasca ni memang inilah ikut SOP yang betul lah. Pihak pengurusan Tasca yang dibenarkan beroperasi semula harus merujuk SOP dikeluarkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM serta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kerajaan memutuskan kebenaran itu selepas melihat kekangan ibu bapa yang bekerja dan ada mereka yang dipaksa majikan terutama sektor swasta cuti tanpa gaji untuk menjaga anak kecil mereka. PKPP ni akan tamat pada 31 Ogos dan mungkin setiap minggu laporan Tasca ini akan kita sampaikan kepada pihak kerajaan dan dialah yang akan memberi kelonggaran kepada kita. Kita pun mengharapkan kelonggaran ini berlaku kerana apabila semua parent masuk kerja belakang kaki, di mana mereka nak hantar anak-anak dia? Takkan dia nak hantar kepada pengasuh yang tidak berdaftar. Kalau ada apa-apa masalah, susah pula kemudian hari itu. Sebelum ini, kerajaan mempertimbangkan pemulangan bayaran yuran Tasca dikendalikan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT. Pemulangan yuran bulanan kepada ibu bapa itu diputuskan susulan penutupan operasi Tasca dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk rekod, di Terengganu hari ini, sebanyak 64 daripada 67 Tasca di bawah YPKT kembali beroperasi, membabitkan 818 guru termasuk pembantu. Dilaporkan 4,400 kanak-kanak berdaftar di pusat asuhan ini daripada 3,561 keluarga. Bermula hari ini dan sehingga tempoh PKPP berakhir, Tasca YPKT hanya menerima 764 kanak-kanak berusia 3 bulan hingga 5 tahun sahaja, di mana mereka memberi keutamaan kepada ibu bapa yang mempunyai masalah penjaga dan bekerja serentak. Selain itu, 87 Tasca swasta turut dibenarkan beroperasi hari ini kecuali Tasca Perpaduan dan Tasca Kemas. Ini adalah SOP yang diperkenalkan oleh pihak YPK di mana ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke Tasca tidak perlu lagi turun daripada kereta dan membawa anak mereka masuk. Sebaliknya, pandu lalu diperkenalkan bagi memudahkan ibu bapa. Dan selepas sahaja suhu bayi diambil dan diperiksa dan disahkan sihat, barulah pekerja ini akan mengambil bayi ini untuk masuk ke dalam Tasca. Laporan Muhammad Isa Abdilangah, TV3 Terengganu. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Pusat Pendidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS mengumumkan pelantikan tokoh korporat Tan Sri Syahril Samsudin sebagai pengerusi Lembaga Pengarah mulai 18 Mei. Ini merupakan kali kedua Tan Sri Syahril memegang jawatan yang sama dalam agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengerusi MIMOS dari 16 Januari 2005 hingga 4 Julai 2008. Di bawah pentadbiran beliau, MIMOS telah menganjak fokusnya daripada pembangunan perniagaan kepada aktiviti pendidikan dan pembangunan R&D bagi pengkomersialan dalam mempertingkatkan daya saing negara. MIDF Research menaikkan unjuran jumlah jualan keseluruhan industri otomotif TIV untuk tahun ini kepada 554,433 unit daripada 504,580 unit sebelum ini. Ia ekoran pengecualian cukai
yang akan bermula dari 15 Jun sehingga akhir tahun ini. Dengan itu, pihak institusi pendidikan menjangkakan TIV tahun ini akan menguncup lebih kecil sebanyak 8.3% dari tahun ke tahun berbanding unjuran 16.5% sebelum ini. Dalam nota pendidikannya, MIDF berkata pengecualian cukai jualan selama 6 bulan setengah dijangka memberi sokongan yang memadai kepada sektor otomotif bagi menempuh separuh tahun kedua 2020 yang lemah. Untuk rekod semasa pengecualian cukai selama 3 bulan pada 2018, TIV bulanan meningkat 32% atau kenaikan sekitar 21,000 unit sebulan berbanding bulan sebelumnya. Bagi tahun ini, MIDF menjangkakan sektor otomotif akan melihat titik perubahan dari suku ketiga dan seterusnya. Ia berdasarkan pemangkin yang positif daripada pengecualian cukai otomotif, kecairan yang diwujudkan untuk pengguna menerusi langkah rangsangan ekonomi serta kadar faedah yang rendah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Mahkamah menetapkan ikat jamin sebanyak $1 juta Amerika terhadap Derek Chauvin yang dituduh menyebabkan kematian George Floyd. Chauvin yang dirakam menekan lututnya di leher Floyd selama hampir 9 minit membuat penampilan pertama di mahkamah semalam. Chauvin, 44 tahun, menghadapi pertuduhan membunuh darjah kedua, pembunuhan darjah ketiga dan pembunuhan. Tiada pengakuan direkodkan daripadanya. Hakim turut menetapkan syarat perlu menyerahkan senjata api, tidak bekerja dalam penguatkuasaan undang-undang atau keamanan dalam apapun kemampuannya dan tidak mempunyai kontak dengan keluarga Floyd. Tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama puluhan tahun jika disabit kesalahan. 3 anggota polis yang lain muncul di mahkamah minggu lalu untuk menghadapi tuduhan membantu dan bersubahat dengan pembunuhan Floyd kerana peranan mereka dalam penangkapannya. Keempat-empat mereka sudah dipecat daripada perkhidmatan polis. Pakistan merekodkan lebih 100,000 kes jangkitan COVID-19 dan hospital di negara berkenaan kini berdepan masalah kekurangan katil untuk menempatkan pesakit. Pakar kesihatan bagaimanapun memberi amaran bahawa kekurangan ujian dan ketepatan laporan khususnya di kawasan kampung menyebabkan angkanya mungkin berbeza. Dalam beberapa minggu ini, negara dengan kepadatan 210 juta penduduk itu mencatatkan peningkatan mendadak dalam kes jangkitan baru. Kerajaan turut mengumumkan terdapat sekitar 2,000 kematian. Minggu lalu, satu laporan kerajaan yang bocor mendedahkan bahawa hampir 700,000 kes jangkitan dilaporkan berlaku di Lahore saja. Malah beberapa doktor di hospital utama mengadu kekurangan katil, ventilator dan peralatan perubatan penting lain. Lengkap dengan persalinan jubah dan topi convocation, sekumpulan pelajar Canadian International School CIS di Bangalore menaiki kenderaan masing-masing untuk meraihkan majlis graduasi. Berikutan pandemik COVID-19, pihak pengurusan sekolah mengambil pendekatan lebih unik dengan mengadakan majlis convocation pandu lalu. Majlis yang pertama kali diadakan pada Jumaat lalu bertujuan untuk memastikan pelajar sesi 2020 mempunyai kenangan convocation. Majlis itu berlangsung meriah dengan pelajar masuk bersama ibu bapa ke kawasan padang kampus CIS menaiki kenderaan masing-masing. Ia menyaksikan graduan bersama ibu bapa mereka memandu masuk padang bola dan guru akan menyerahkan sijil buat graduan yang berada di dalam kereta. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. 142 individu termasuk atlet, jurulatih dan pegawai sokongan melaporkan diri di kem latihan pusat Kompleks Sukan Bukit Jalil semalam. Tarikh lapor diri mereka lewat seminggu berbanding di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara dan Pusat Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi kerana proses sanitasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu di Kasar 1, iaitu pusat penginapan mereka selama sebulan ini.
Antara sukan yang akan berada dalam kem latihan pusat RTT di Kompleks Sukan Bukit Jalil adalah akuatik, terjun dan renang, gimnastik artistik, memanah dan karate. Bagi atlet Paralimpik pula, sukan yang disenaraikan adalah akuatik, renang, memanah, berbasikal, olahraga, badminton, bocah, powerlifting, pingpong dan tenis berkerusi roda. Proses ujian swab pertama berjalan lancar semalam dan mereka akan menjalani 2 lagi ujian swab selepas ini. Peluang menjalani semula latihan selepas terhenti hampir 3 bulan ini nyata melegakan ramai atlet, antaranya Pandelela Rinong. Pandelela sudah pun menempah tiket ke Tokyo dalam acara 10 meter platform. Saya rasa macam balik kepada PKP. Tapi lagi ketatlah sebab tak boleh keluar. So, at least masa PKP saya boleh keluar lagi lah. Okay. Tapi tak apalah sebab ini kalau tak buat macam ni tak boleh training. Jadi terimalah. Selain Pandelela, atlet renang Wilson Sim dan atlet memanah para Suresh juga teruja kembali ke lapangan latihan. Wilson Sim pernah mewakili negara edisi 2016 Olimpik Rio dan kini mengejar slot sama untuk edisi kedua Olimpiknya. Sementara Suresh pernah melakar kejayaan muncul sebagai juara dunia pada Jun tahun lalu di kejohanan memanah para dunia Belanda. Everything is still uncertain at this moment. I know that RTT program is going on, but yeah, all of us have to be locked down, quarantined in MSN. So a lot of things have been changed, a lot of things to adapt to also as well, because I have not swum for 3 months already, and definitely it's going to feel something very new for me, even in the water. Agak bosan jugalah kat rumah sebab tak sentuh peralatan training. So bila mereka dah panggil balik, MSN dah panggil balik, oh betul-betul happy sebab saya betul-betul nak sentuh saya punya barang latihan tu. So happy jugalah datang sini. Dalam pada itu, latihan semula bagi atlet yang bukan dalam program Road to Tokyo RTT sedang dalam perbincangan. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Dato' Ahmad Syapawi Ismail, pihak Kementerian Belia dan Sukan ada menyuarakan perkara itu. Bagaimanapun, MSN perlu membincangkan perkara ini dengan lebih teliti kerana melibatkan banyak perkara dan SOP. Menurut Dato' Ahmad Syapawi, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikanain Amarikan sudah mengarahkan satu pelan dibuat bagi atlet yang bukan dalam program latihan RTT. Buat masa ini, MSN masih mencari SOP yang sesuai kerana tumpuan pertama ketika ini ialah menyelesaikan program RTT di 3 lokasi. Banyak perkara perlu diberi tumpuan, terutama memastikan tiada individu yang melanggar SOP ketat yang telah jelaskan kepada mereka di kem latihan tersebut. Bagaimanapun, MSN tidak menolak akan berusaha merangka satu lagi SOP untuk atlet yang lain bagi memudahkan mereka menjalani latihan semula dengan menggunakan fasiliti MSN. Baik, sekian Buletin 1.30. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah setempat untuk dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Visual keindahan Pekan Lama Valeri Novi yang terletak 50 km dari Rome menutup tirai Buletin 1.30 hari ini. Saya Jun Hussein, sama hormat dan Assalamualaikum.